Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita kumpul lagi. InsyaAllah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Yang mana kita habis sampai hadis yang ke-308 berkaitan dengan tajuk mengangkat tangan ketika takbir dan solat, dan bila dan bila dan di mana, sampai tahap mana sampai tahap mana diangkat tangan tersebut. Itu kita bincangkan. Alhamdulillah ada 4 hadis kita ambil, 3 hadis kita ambil. Hari ni insya-Allah kita masuk itu bab kelima, mengangkat 2 tangan dan solat, bila diangkat dan kadar mana dia diangkat, kita bincangkan dah. Alhamdulillah. So hari ni kita masuk pada bab yang baru, itu bab At-takbir fi salah. At-takbir fi salah. Bab at-takbir fi salah. Bab at-takbir fi salah. Baik. Ini satu hadis je. Baik. Salasumia wa tis'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab takbir fi shalah, bab takbir dalam salat. Bab at-takbir fi shalah. 309 hadis ke-309 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila salati, apabila baginda bangun kepada salat, bangun mendirikan salat, yukabbiru hina yaqum, baginda bertakbir ketika baginda berdiri. Takbir Allahu Akbar lah. Okey.
bertakbir ketika berdiri itu maksud dia takbiratul ihram, permulaan sebelum masuk dalam solat. Okey. Dan takbir lafaz yang mengatakan baginda bertakbir ketika bangun tu adalah hujah bagi wajib takbir untuk ihram dan juga ditentukan dia. Dan sebut takbir ihram tu maksudnya takbir untuk masuk dalam keadaan haram buat benda lain kecuali solat. Ihram tu adalah satu state kalau dalam haji atau umrah dan sebagainya, dia sebagai state di mana orang tak boleh buat macam potong kuku, cabut potong bulu, benda-benda yang tak dilarang pakai minyak wangi. So itu ihram lah. Dalam solat juga kita ihram. Ihram dengan maksud dia diharamkan perbuatan selain perbuatan solat. Ini perbuatan selain solat. Contoh macam bercakap, bersembang, makan, ketawa, apa lagi? Menulis-nulis, tengok orang sebagainya kan. Semua tu termasuk di antara perkara yang diharamkan dalam solat. Buat batal. Buat solat tu batal. Okay, itu sebab kenapa dia sebut takbiratul ihram. Takbir tadi menyebabkan kita haram, takbir paling pengharaman, mengharamkan apa? Buat benda-benda yang selain daripada apa yang perbuatan solat sahaja. Itu ihram, yang maksud ihram tadi. Sebab dalam ihram umrah tu ada, ihram haji ada. Takbiratul ihram, takbir pengharaman. Pengharaman buat benda selain solat. Dia dah Allahu Akbar, tak ada lagi amalan kecuali amalan solat saja, atau pergerakan dibenarkan dalam solat saja. Lain dari itu tak dibenarkan. Itu benda kecil, pergerakan kecil macam kita berbincang tu, betul baju pun boleh, asal garu hidung tak boleh pula. Kan baju kan Nabi SAW takbir, kemudian bila Nabi SAW tu Nabi akan iltihaf, Nabi akan berselimut, berkelubung dengan kain baginda SAW. Mungkin ketika sejuk ke, mungkin kain tu pakai macam tu. Mana duduk badan kita tutup. Kalau orang macam orang yang pakai ihram kan, lelaki ketika pakai ihram kan dia benda tu kan dia tak berjahit. So yang pakai kat pinggang satu, selesai duduk badan tu kan ketika solat kan kejap jatuh. Tariklah balik, jangan biar jatuh pula. Jatuh tu gitu kau. Solat tak adalah macam tu cara dia. So pergerakan tu dibenarkan, membetulkan pakaian dibenarkan. Yang kita bincang sekarang berdua, macam bercakap, bersembang, kemudian jawab salam. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Benda hatta kita tu benda tadi membatalkan solat. Membatalkan solat. Tu sebab apa pun macam makan, minum air, jangan solat dahagalah. Tak boleh. Pergerakan yang tak dibenarkan semua yang kena membatalkan solat. Ketawa berdekah-dekah, teringat kawan buat lawak tadi. Tak ada orang kadang dia dah solat lah, syaitan datang suruh dia ingat macam-macam kan. Kadang benda macam-macam, tengok cucu lah kan. Cucu datang ejek nenek kan. Nenek macam okay, tahan nak ketawa tak sempat-sempat. Itu benda kita kata tak boleh buat. So kalau kita menahan tu, tak apa, jangan bunyi je. Ya. Dia cucu buat lawak depan muka. Ada kawan saya dulu seorang, dia bawa anak dia. Anak dia dia biasakan anak dia datang ikut dia solat dan sebagainya. Jadi anak dia attentif lah. Cuma ada kadang-kadang tu anak dia buat lawak kat dia. Dia macam kawan cerita lah nampak. Dia tak tahan, dia tahan dia ketawa. Ketawa je, batal lah solat. Menangis dalam solat. Menangis tak ada. Tak timur tajuk. Cuma terlampau salah lah. Air mata mengalir kan gitu, tak tahan lah. Sedih kalau faham ayat, tak faham ayat nangis apa sebab apa? dia ingat benda lain. Tak boleh. Mengingatkan dosa, mengingatkan neraka, iyalah. Tapi berpadanan lah. Janganlah baca ayat surah Maryam tiba-tiba nangis. Kan surah Al-Imran bila Maryam nazar. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Lepas tu nangis kan. Nangis ayat tu tak ada kaitan dengan tajuk awak. Maryam dia nazar anak dia dan perut dia untuk jadi khadam Masjid Al-Aqsa. Awak menangis buat apa? Kok imam tu baca sedap sangat gitu nangis. Itu ayat apa tak tahu. Okay, itu masalah juga. Okay. Belajar taranum tak tahu pengertian. Masalah. Okay. Belajar taranum kan baca suara kan. Baca Quran dengan rentak lagu. Pitching lah. Tapi masalahnya kadang-kadang orang tak faham pengertian ayat. Ayat tajuk lain dia pergi nangis-nangis. Okay, itu masalah. Baik. Jadi bila kita sebut kan, memang kita tahu benda-benda yang tu membatalkan solat. Tapi takbir itulah permulaan. Luar daripada sebelum takbir tadi nak betulkan soft ke, tak lurus, buatlah. Bahkan ni antara perkara yang kadang-kadang kita tengok imam-imam di Malaysia ni, dia datang pergi ke depan terus takbir. Istawu, Allahu Akbar. Sebenarnya kalau Nabi menghadap para sahabat.
Waktu lepas daripada iqamah di laung disebut. Mana iqamah dah disebut. Diorang ada idea masyarakat kita ni takut iqamah tu basi. Lama sangat. Lama sangat tak boleh dia kata. Nanti basi. So, jadi diorang, dan sedangkan Nabi sendiri SAW, Nabi akan toleh. Macam dikata oleh Anas bin Malik, Abu Hurairah punya hadis yang lain. Nabi menghadap pada mereka dan Nabi kata, luruskan saf, rapatkan saf. Nabi suruh macam tu. Nabi menghadap pada para sahabat. Bukannya tengok para sahabat, pandang tengok kaki mereka. Tengok bahu mereka, samakan, baru mula takbir. So jadi anything sebelum takbir tadi tak ada masalah, buatlah. Tapi lepas iqamah, lepas iqamah. Kalau kami kat Yaman ada seorang satu masjid, dekat Babul Yaman, dekat nama Jami' Syuhada. Dia bagi Jami' Syuhada sebab masjid tu sini, tepi jauh sikit ada kubur orang mati syahid peperangan penyatuan Yaman dan sebagainya kan. Jadi diorang buat dah kata Jami' Syuhada. So imam masjid Jami' Syuhada ni pakcik tua. Bila orang start iqamah kan, tahu dia buat apa? Dia buat kayu sebatang, dia pusing semua saf. Di belakang sampai ke depan. Dia check semua. Dia check semua, dia luruskan orang ni tak ke depan, belakang sebagainya. Dia attentif kepada benda tersebut. Sebelum takbir tu dia luruskan dulu. Saf. Dan itu ada benda tu pasal selagi mana belum daripada takbiratul ihram, selagi tu anda buat apa buatlah. Tak salah, betulkan ni ke, letak telefon ke, kan, nak betulkan baju ke, nak tutup telefon ke, tutuplah. Itu adalah waktu sebelum daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram saja yang menyebabkan. Jadi dia kata dan ini juga perkara yang kita tahu takbiratul ihram itu adalah wajib adalah kerana sabda Nabi SAW kepada orang yang rosak solat dia, musius solah. Orang yang solat dia tak betul. Ni kita akan baca hadis tu. Yang seorang lelaki masuk masjid, dia solat. Kemudian Nabi duduk dengan para sahabat. Dia solat, lepas habis solat lelaki ni, dia jumpa Nabi, dia bagi salam. Dia ingat nak duduk. Nabi kata, pergi solat balik, kau tak solat lagi. Lepas tu dia pergi solat. Kali kedua. Kemudian dia habis solat, dia datang jumpa Nabi. Nabi kata, pergi solat, kau tak solat lagi. Kemudian kali ketiga, dia datang solat. Dan lepas tu datang jumpa Nabi, Nabi halau lagi. Dia kata, ya Rasulullah, demi Tuhan yang mengutuskan kau dengan kebenaran, aku tak tahu kecuali itu. Ajarkanlah aku. So bila Nabi mula ajar, Nabi mula start ajar, Nabi SAW ajar dia. Nabi SAW mulakan dengan idza qumta ila salah fakabbir. Bila kamu bangun nak berdirikan, kamu bangun kepada solat, mana bangun pergi kepada solat, mana berdiri kepada solat, maka bertakbirlah. Dia dua benda kat situ, berdiri dan juga takbir. Jadi bagi orang yang boleh berdiri, kena diri. Cuma masalah kita terangkan itu masalah orang yang ada masalah lutut ke sakit dan sebagainya. Adakah dia kena berdiri dulu baru duduk ataupun duduk daripada awal? Jawapannya benda tu ada para ulama kata diri dulu baru duduk, ada kata tak, duduk terus daripada awal. Pasal dia adalah orang yang mempunyai masalah. Dia duduk. Bahkan kedudukan dia duduk tadi menjadikan dia sama dengan saf. Kalau dia berdiri, dia akan terkeluar daripada saf. Kan kerusi tu kan kita letak bila berdiri kan. Kerusi tu kalau kita letak undur ke belakang, nanti lepas daripada kita kena duduk, dan kita duduk belakang saf. Lepas tu kacau pula saf belakang. Lepas tu kalau kita letak kerusi tu betul-betul untuk kita badan sama dengan orang ramai, tapi kita berdiri, kita kena berdiri depan saf. Kan semua jadi salah lah tu, duduk di awal. Kalau anda pakai kerusi, duduk di awal. Duduk dia sama dengan Sama dengan saf. Jangan terkeluar saf, jangan dari belakang saf. Diorang berdiri di saf, lepas tu duduk, dia hilang. Dia duduk belakang saf. Sebab kenapa benda-benda berkenaan adalah cara kedudukan yang tak perlukan macam tu. Menduduk daripada awal. Sampai akhir duduk lah. Yang kes bangun tu saya kata dia akan keluar saf. Faham tak dia keluar saf ni? Kalau orang semua badan macam ni, dia punya kursi letak tengah-tengah tu, dia punya kaki kat depan. Kecuali dia beli kursi kecil boleh kangkang. Faham tak? Kursi tu jenis boleh kangkang, dia kangkang kaki dia kan. Ada tak keluar saf, tak apalah. Timbul tajuk itu. Sepatutnya duduk siap-siap daripada awal. Pasal anda dibenarkan untuk duduk di awal pun, memang anda ada masalah. Kena orang macam kena tembak kat peha ke. Berdiri tu maksud dia, kalau dalam solat, berdiri tu tangan mana? Ketika bacaan saja kan. Ada masalah dia orang tersebut. Bila nak datang sahabat Nabi yang bertanya dengan Nabi SAW. Itu apa? Nanti kita sampai tajuk tu. Imran bin Husain. Dia jumpa Nabi SAW, dia kena buasi. Kemudian dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku buasi. Nabi kata, salli qa'iman, solat dia kena berdiri. Kalau tak boleh, faqa'idan. Kalau tak boleh, duduk. Kalau tak boleh juga, fa'ala jam, maka mengiring. Mengiring tu bukan option ketiga.
Pasal dia buasir, dia tak boleh duduk tentang terus. Punggung ni kan, orang buasir mana boleh duduk macam tu. Fa'ala jam. Kalau tak boleh, macam bagi syarat. So, itu pada dia. Jadi, dengan sebab itu, memang kita kalau orang tu dia ada masalah berdiri. Macam saya cerita dulu, ada budak, dia tak boleh bengkok lutut. Berdiri pun boleh. Tapi lutut tak boleh bengkok. Seorang macam ni nak solat macam ni? Sepatutnya duduk dia diam pula. Kemana berdiri pula? Duduk lah di atas kursi. Lunjuk kaki. Pasal dia lutut tak boleh bengkok. Budak ni dia buat akrobatik tau. Dia saya sekolah kat Perak tu. Dia solat ketika berdiri. Lepas tu bila dia nak rukuk dah boleh dah. Nak sujud dia kena lompat terjun gitu. Dia kena macam, faham tak? Dia kena Allahu Akbar. Lepas tu bila time nak duduk tahiyat, dia duduk apa tu kan, dah sujud itu. Kemudian bila nak duduk tahiyat, duduk antara duduk sujud gitu Dia kena buat macam dia gimnastik. Mungkin tak kena kepala kawan sebelah. Kena pusing-pusing kaki kan. Macam tu sebenarnya tak ada. Keadaan tersebut adalah keadaan yang bertentangan dengan khusyuk dalam solat. Nak tunduk, nak diam dalam solat tak boleh. Dengan sebab itu kalau boleh, duduk atas kursi, tunjuk je lah kaki. Solatlah macam tu. So dia pun memang takkan boleh duduk untuk keadaan yang lain. Berdiri, duduk dan sebagainya. Dia salah satu rukun solat. Kalau boleh. Kalau boleh dah bukan masalah. Kalau dia berpenyakit, contoh macam orang yang kena buasir, sakit lutut dan sebagainya, duduklah, masalah dia. Dia berawal. Nanti saya pernah dengar, kalau solat wajib, kita takbir dia mesti berdiri dulu. Orang yang boleh jalan tapi sembahyang dulu. Ini kalau yang sunat tu yang kita boleh duduk dulu. Sunat tak ada masalah. Bila orang tersebut tak ada penyakit, pun boleh duduk. Ini yang Tak ni jalan. bukan masalah boleh berjalan. Ayat boleh berjalan tak keluar. Sahabat Nabi yang buasir tadi dia boleh jalan, jumpa Nabi. Sahabat Nabi yang jumpa Nabi tu boleh jalan. Jumpa Nabi. Nabi kata solatlah dalam keadaan berdiri. Tak boleh berdiri kau duduk. Tak duduk kau baring. Nabi bagi option macam tu, mana yang berselesa untuk orang berkenaan. Dan kalau dia kata orang tersebut dia berdiri lama dan dia sakit lutut, mana masalah lah. Masalah masa takbir ni. Tak ada, duduk je lah. Masalah dia duduk terus. Apa masalah dia? Duduk daripada awal lah. Pasal dia adalah orang yang mempunyai penyakit. Soalan penyakit tak? Jadi masalah macam dia tak boleh Soalan dia penyakit tak? Itu je. Bukan masalah dia tak boleh duduk, tak boleh sujud, tak boleh sekian. Dia punya penyakit tak? Dia start dari awal lah. Bukan dia sengaja meninggalkan berdiri kerana tidak berpenyakit. Dia memang ada penyakit. Bukan masalah tak boleh berdiri langsung. Dia boleh berdiri. Tapi masalah sekali bukan untuk tempoh yang panjang contohnya. Atau berdiri dengan sakit kaki. Ataupun dalam pergerakan untuk berdiri duduk tadi, dia akan sakit lutut. Macam gitu kan. Pedih rasa lutut dia. Terus duduk dari awal-awal lah. Itu boleh kalau dia rasa macam kaki nyocok lah kata. Nyocok macam mana? Sakit kaki tu kadang-kadang kan. Lepas tu dia duduk sekejap. Lepas tu boleh berdiri balik. Dalam tu boleh duduk. Nyocok. Betul Ustaz. Bukan masalah macam ni. Kita kata orang tersebut yang punya penyakit, duduk daripada awal pun tak ada masalah. Dia duduk tu sebab dia sakit ke tidak soalan. Ya kan? Ada penyakit tak? Ada. Dan duduk dari awal. Apa masalah dia? Ni kita bincang. Tak payah bangun pun. Tak payah bangun pun. Pemahaman bahawa mesti berdiri dulu baru duduk. Tak. Siapa sakit daripada awal duduk. Masalah yang kurang pahala kalau orang tak berpenyakit. Adapun kalau orang tak berpenyakit, berdiri, tak berdiri ketika solat biasa, batal. Solat tak sah. Kalau tak ada penyakit, saja gatal, solat fardu, anda duduk, atau duduk separuh, berdiri separuh, batal solat. Okey. Adapun kalau berpenyakit, duduk ke, tak duduk ke dan sebagainya. Kalau solat sunat pula, kalau boleh berdiri tapi anda solat sunat, maka pahala separuh. Kalau boleh berdiri tapi solat duduk, maksudnya dia tak berpenyakit lah, boleh solat duduk, tak ada masalah, dan cuma pahala separuh. Tapi dalam masa yang sama, kalau dia berpenyakit, dia solat duduk, pahala penuh. Penyakit tadi adalah benda yang menyebabkan seorang tu boleh buat benda yang terhalang. Tu je. Itu urusan kelonggaran dia. Dia berkata, tapi jalan pasar raya boleh pula. Jalan pasar raya dengan solat bukannya benda sama. Solat tu kena berdiri lama dengan berjalan tak sama. Macam kuda. Tahu kuda? Okay, kuda. Nabi pernah tegur para sahabat. Nabi pernah tegur para sahabat Nabi SAW. Dalam hadis, kalau kita buka dalam surah Al-Isra, ketika tafsir ayat wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, tiada satu benda pun kecuali bertasbih memuji Allah Taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak memahami tasbih mereka.
Okey, dalam tafsir tentang tajuk ni dibawa hadis dari Sunan Tirmizi daripada An-Nasa'i. Kisah Nabi pernah menegur para sahabat yang menjadikan kuda sebagai tempat berdiri, tempat apa bersembang. Dia sembang tepi jalan, atas kuda dia duduk, apa khabar? Khabar baik sekian. Nabi lintas, Nabi nampak dia orang menjadikan kuda tu macam kursi. Nabi tegur. Nabi kata irkabuha salimin watrukuha salimin. Tungganglah kuda tu dengan baik, lepaskanlah dengan baik. Jangan jadikan dia kursi-kursi kamu untuk bersembang di tepi jalan. Nabi kata barangkali yang ditunggang lebih banyak berzikir, lebih takut Tuhan banding yang menunggang. Pasal yang ditunggang tadi ingat Allah Ta'ala mungkin lagi banyak daripada yang menunggang. So Nabi kata pasal kuda ketika berjalan dia tak apa. Dia berjalan, it's okay. Berhenti lama, letak beban belakang dia akan sakit. Itu benda betul, itu fakta. Pasal orang yang kadang dia ni kan, ketika berjalan tak apa, jangan bagi dia berdiri. Duduk lama berdiri dia seksa dengan benda macam tu. Seorang sebut kita masalah dia boleh berdiri ke tidak, boleh berdiri satu benda. Berjalan boleh satu benda yang lain. Pasal dia berpenyakit ke tidak, penyakit. Pasal movement untuk bergerak tadi, itu yang payah sebenarnya. Yang kadang berdiri kan, lebih lagi dahsyatlah keluar soft. Keluar daripada soft. Dia pakai mazhab satu lagi lah, macam mana? Yang kita kadang saya bagi tahu pasal bila soft. Saya kata keluar soft ni. Saya time dia berdiri, dia keluar soft. Time dia duduk, kalau dia letak kursi belakang pula, time berdiri dan soft, time duduk dia keluar soft. Salah dia, duduk dia awal lah siap-siap. Apa masalah dia? Tapi saya boleh berdiri. Bukan masalah boleh berdiri awak tu. Kita bincang itu, masalah berpenyakit tak? Ya, ada teruslah. Macam sakit lutut kan, duduk solat lah, jangan duduk. Lawan juga, ada terpulang lah. Kalau rasa tak sakit, buatlah. Jumpa tak akad dalam buku tu? Hadis nombor apa? Akak jumpa tak buku? Hadis nombor 392. Dan buku itu kitab penuh kan? Bukan ringkasan kan? 392. Belum lagi saya cerita kakak tu. Pasal nampak dia buka-buka dari tadi tak jumpa. Tu saya tegur tu. Okey, baik. Okey, jadi memang Nabi ajar pada lelaki yang solat tu, Nabi kata dengan dia, idza qumta ila solah fakabbir. Bila kamu bangun nak diri untuk solat, maka bertakbirlah. Maksud takbir tadi kena kita angkat tangan, kita bincang pada hadis sebelum ni. Yang Nabi SAW akan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan ketika nak rukuk, ketika nak bangun rukuk dan ketika bangun daripada 2 rakaat atau bangun daripada tahiyat. Adapun waktu lain Nabi tak angkat tangan. Yang kita bincang sekarang masalah lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar tu. Okay, itu yang dimaksudkan dalam sini. Maksud dia bila Nabi SAW apa macam dia kata Abu Hurairah anhu, dia kata bila Nabi SAW dia kata bangun kepada solat, baginda akan bertakbir ketika baginda berdiri. Thumma yukabbiru hina yarka'u, kerana baginda akan takbir ketika baginda rukuk. Okey, baik. Percanggahan para ulama berkenaan hukum dia kata dalam hukum hukum tahrim takbiratul ihram tu, semua ulama-ulama mewajibkan ia, kecuali diriwayatkan daripada Zuhri dan juga Ibnu Musayyab, Hasan Basri dan juga Qatadah, ada kata sunat. Okey, ada pendapat. Tapi pendapat ni marjuh lah. Jumhur para ulama mengatakan adalah wajib. Berdasar pada arahan Nabi SAW, semua orang yang masuk dalam solat mesti takbiratul ihram. Ada beberapa ulama di kalangan tabi'in seperti Zuhri, Ibnu Musayyab, Sa'id bin Musayyab, Hasan Al-Basri, Al-Hakam, Al-Auza'i dan Qatadah anak murid kepada Ibnu Mas'ud. Dia kata ia sunat saja, memadai untuk orang tu masuk solat dengan niat. Tapi keseluruhan ulama-ulama ahli ilmu mengatakan tak boleh tidak dalam masalah solat ni masuk mesti dengan lafaz takbir. Okey. Takbir itu yang jumhur para ulama mesti takbir Allahu Akbar. Pernah ke Rasulullah memulai solat tanpa Tak ada. habis kenapa sampai Ini masalah dia kata dari segi kefahaman mereka. Ini masalah yang para sahabat Nabi tak ada seorang pun kata macam tu. Tabi'in ni, diorang kadang-kadang memikirkan pengertian contoh macam solat tadi. Kalau dia kata takbir, pasal takbir tu sunat ke wajib? Pasal kalau dalam hadis Abu Hurairah anhu ni, kalau kita baca semua sekali, Nabi takbir ketika rukuk, sami Allahu liman hamidah, bangun rukuk, takbir ketika sujud, bangun sujud takbir.
So macam mana nak differentiate takbir-takbir berkenaan? Kalau saya bagi Tuan Haji kan, macam mana nak kata yang ni sunat, yang ni wajib? Saya dapat beza tak? Dengan sebab itu kenapa keluar pendapat tersebut. Tapi bagi yang mengatakan wajib, dia orang kata hadis yang kita baca sekarang ni, ini satu hadis. Tapi hadis yang satu lagi, hadis yang Nabi ajar solat pada orang yang solat tak betul tu, Nabi sebut dengan dia directly. Nabi kata, bila kau bangun nak dirikan solat, maka takbirlah. Dan ketika suruh rukuk, Nabi tak kata kemudian takbirlah dan rukuk. Lafaz tersebut yang kita belajar nanti, Nabi kata, idza qumta ila salah, jika kau bangun nak dirikan solat, fakabbir, takbirlah. Thumma qra', kemudian bacalah ma tayassara minal Quran, apa mudah untuk kau daripada Al-Quran. Thumma rka', kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sehingga kamu betul tenang rukuk. Thumma rfa', semua bangkit hatta tastaqima qa'iman, sehingga kamu lurus berdiri. Thumma sujud, dalam lafaz tidak sebut thumma kabbir wasjud, tak ada. Nampak tak? Dekat sini yang para ulama yang kata wajib, dia kata hadis tersebut yang Nabi ajar solat pada lelaki berkenaan, ketika rukuk, bangun rukuk, sujud, bangun sujud, sujud balik, yang Nabi ajar pada dia, Nabi tak sebut takbir ataupun sami Allahu hamidah dan sebagainya, menunjukkan benda itu sunat. Sebab kalau wajib, Nabi mesti arahkan dia. Tapi ada pun arahan Nabi untuk dia kata takbir, bangun solat, bertakbirlah, menunjukkan bahawa ia adalah wajib. Nampak tak? Ini masalah pemahaman je. Dan masalah kita kena tahu bahawa dalam konteks ini, hadis sampai kepada siapa, tak sampai kepada siapa, main peranan. Macam separuh para ulama yang kita sebut, macam Hasan Al-Basri, Qatadah, dia adalah orang yang tinggal di kawasan Iraq, yang sahabat Nabi tak ramai. When sahabat Nabi tak ramai, maka hadis yang sampai mereka pun tak banyak. Bila tak banyak, maka hukum tadi akan kadang-kadang menjadi tidak penuh. Maka kita, macam kita yang sampai pada zaman kita ni, kita ada masalah, kita kumpulkan semua sekali. The whole konteks kita dapat melihat. Dia mungkin tak jumpa, kita jumpa semua sekali sebab pengalaman dia kita gabungkan sekali. Apa yang orang ni punya jumpa, apa dia punya finding ni sekian, kita gabungkan. So kita dapat keseluruhan konteks. Adapun mereka pada zaman berkenaan dengan kepayahan masalah musafir payah dan sebagainya. So memang mereka akan timbul tajuk, mereka terlepas, tak tahu, tak jumpa dan sebagainya. Ini cara kita muamalah dengan para imam mazhab atau para tabi'in yang keluarkan fatwa tersilap dan sebagainya. Kita anggap dia telah tak jumpa dalil, ataupun dia ingatkan dalil yang tu tak kuat, atau tidak, kita kata mereka berniat untuk merosakkan Islam. Tapi kalau zaman kita sekarang ni ada orang yang bercakap pelik, kita kata dia niat jahat. Tak ada alasan untuk mengatakan bahawa dia tak tahu Islam, dia tak salah lah dia. Kalau dia tak tahu Islam, janganlah cerita tentang Islam. Macam seorang baru ni, dia buat apa, Ustaz Nur tunjuk saya. Dia nyanyi lagu hadis-hadis Nabi tu, baca innamal a'malu binniyat, bawa gitar. Gila nama dia. Kan? Yang tahu cerita? Tahu Ustaz Yunus tunjuk tadi. Apa benda tahu? Macam yang ni kita tak ada alasan untuk kita kata dia tak kerti. Tapi dia bukan sekolah agama. Walau bukan sekolah agama sekalipun. Kan boleh belajar tentang ekonomi, pandai menyaga, boleh sekian-sekian, agama tak kerti-kerti. Kenapa? Kalau tak tahu, belajar. Bukan memandai-mandai. Yang best dia apa? Dia tunjuk. Ya. Itu gila betul lah dia masuk manusia macam ni. Ni sebab orang tak suka dengan Ihsan Taklim. Jadi kita suka komen orang. Tapi nak buat macam mana? Dah ada orang gila. Okey. Kalau diorang tak buat benda bukan, kami tak kacau diorang. Dia buat benda bukan, terpaksa kacau lah. Mana pula. Dah macam-macam benda ada. Tengok. Sifu and the Algebra. Sifu? Apa benda lah. Tak tahu sifu mana. Mana pula? Tak ada suara ke? Ke tak bukan suara? Ya.
amalan hadis tu sibuk buat ni tu. Yang best satu hadis tu dia baca apa? Apa man ahdatsa fi amrina hadza. Apa siapa mengada pada urusan kami ini ma laisa minhu. Ustaz Yunus tahu lah rentak dia saya tak ingat. Saya tahu. Dia nyanyi macam ni gila betul. Kan? Ini tak ada alasan lah. Takkan tak faham agama lagi. Kalau tak faham belajar, bukan buat lagu pelik-pelik. Main gitar gitu-gitu. Suara perempuan tu Ustaz. Lah jantan. Jantan tu. Dia nak tarik style lagu macam gitu. Rockers. Gila betul. Ini masalah kita kata contoh macam kes apa, macam pemahaman tadi kan. Zaman dahulu kalau dia kata para tabi'in tersilap dan sebagainya, kita faham. Zaman sekarang dengan ada panduan, boleh membaca, boleh universiti punya banyak kat Malaysia ni untuk bertanya. Mufti punya telefon pun cukup ada. Kan? Kenapa tak telefon? Tak tanya. Untuk rujukan agama tu banyak dibuat. Tapi orang timbul macam ni lagi. Main gitar lah, innamal a'malu binniyat. Gila betul. Ini macam ini tak ada excuse. Bagi saya tak ada excuse orang macam ni. Pasal kawan dia seorang tu pensyarah UIA, seorang sekian ustaz ini, ustaz itu. Kawan-kawan tak kerti mengajar ke? Maksud dia tak timbul alasan untuk dia tak faham. Excuse bagi orang yang tak tahu agama ni pada tempat-tempat yang kita terpencil. Cakap Eskimo tu kan. Boleh makan ke tidak? Apa kuda laut ke? Dia tak tahu nak makan ikan paus ke tidak? Itu kita bincang. Orang macam tu. Dan sekarang macam ni tak ada alasan. Excuse. Tapi macam kita tuan tanya saya kan. Macam tabi'in tadi, boleh kata takbir tadi sunat saja. Takbiratul ihram tu sunat, bukan wajib. Hasan al-Basri kan, kita sebut tadi Syekh Musayyab, Az-Zuhri, Hakam, Al-Auza'i, Qatadah. Tapi benda ni balik kepada masalah zaman mereka, macam mana mereka terima dalil tadi. Kedudukan mereka yang berserakan tak jumpa dalil, memang ya. Ini apa benda? Saya baca hadis lagi, pada kemudian sesatnya ni. Tak apa benda belajar tu. Gila ni macam mana? Baik. Jadi maksudnya maksud kat sini, jadi dia orang berpendapat bahawa bila kita baca macam hadis ni, kan takbir itu disebut salah satu di antaranya. Takbir ketika bangun, kemudian takbir ketika rukuk. Ketika bangun sambil Alhamdulillah, kemudian takbir ketika sujud. So dia katakan macam tak ada differentiation. Masalah yang mana wajib, mana sunat. Cuma hadis satu lagi tu memberikan pengertian yang takbir tadi mesti dilafazkan. Takbiratul ihram, takbir permulaan masuk dalam solat, untuk enter the state of solat. Takbir yang pertama tu di antara wajib dia kata. Itu cara pemahaman dalil. Dan kita beri excuse untuk mereka. Untuk orang zaman sekarang tak ada excuse. Tak sepatutnya diberikan excuse pasal alasan melampau-lampau. Kan, macam kadang-kadang sampai separuh tu kata orang kafir ni tak patut kafir lagi. Kenapa? Kerana kita tak dakwah. Dia tak izin baca ke apa? Allah SWT tak jadikan untuk mereka ni kepuasan untuk mengetahui dan belajar. Semua manusia diberikan ilmu, alat belajar, dia akan dipersoalkan. Biar macam dekat sekalipun. Kalau anda kata, kita kata contoh paling simple, keluarga atau bangsa Nabi Nuh alaihissalam, kan ketika dia diutuskan, kaum dia sembah berhala, mensyirikkan Allah Taala. So kita bagi excuse juga ke? Ibrahim ketika datang, dia seorang, keluarga dia semua sekali masyarakat dia ketika tu menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nak bagi excuse juga. Silap Allah Taala hukum mereka. Kalau bagi masa panjang sikit mungkin lepas. Macam tu. Ni ayat-ayat keluar zaman sekarang ni, keluar cerita yang tu. Dia kata orang kafir ni tak kafir lagi sebab tak sampai pada dia dakwah. Too much. Non-practicing Muslim. Non-practicing Muslim, betul kita faham. Itu kita kata non-practicing Muslim lebih baik daripada orang kafir yang beradab. Pasal kurang-kurang orang yang non-practicing Muslim tadi dia telah mengaku Islam. Kurang-kurang dia ada syahadah. Yang kalau tidak pun kata boleh membantu dia, mungkin membantu dia. Kalau Allah Ta'ala nak berikan keampunan pada dia, boleh berlaku. Adapun orang yang tak melafazkan syahadah, biar keadaan dia baik mana sekalipun, tak minum arak, tak berjudi, tak berzina sekalipun, tetap dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Biarpun dia macam mana baik sekalipun. Sebab istiharan pertama mesti tauhid. Mesti ada kepercayaan kepada Allah Ta'ala dahulu, kemudian baru yang lain. Itu konsep yang kena betulkan balik. So, jadi macam tu, kita bila para ulama zaman dahulu tersilap, tersalah, terkeluar fatwa yang bertentangan dengan jumhur, kita tidak salahkan mereka. Kita cari alasan untuk mereka. Kita anggap mereka bukan sengaja nak buat benda berkenaan untuk rosakkan agama. Adapun orang-orang yang lain, kita kata tak. Zaman kita sekarang ni tak boleh. Benda maklumat ilmu, sumber ilmu tu dah cukup. Banyak sangat dah. Ustaz berpangkat PhD bersepah kan. PhD ni doktor, itu doktor ini. Kan tak boleh tanya-tanya. Sepah boleh tanya.
Kenapa tak belajar? Dan alasan sampai jadi macam ni. Last kali ni baru keluar ni. Kumpulan ni. And the algebra. Apalah. Tahulah. Dari segi tanggungjawabnya Ustaz, orang yang non-practicing ni, adakah kita yang practice ni bertanggungjawab ke atas? Mengajar dia betul. Kita mengajar dia, jumpa dia, kalau dia kata dia contoh macam dekat Taman Tun ada orang, dia cerita apa, orang yang apa tak apa, dia tak nak solat, dia pegang Quran saja. Saya kata dengan kawan pada anak dia, kata buatlah meeting, kita jumpa. Arrange meeting jumpa. Dekat Taman Tun banyak juga kita jumpa dengan orang pelik-pelik. Yang datang yayasan pun ada. Yang kita jumpa pergi rumah pun ada. Ada bantuan, jumpa bantuan. Takkan nak pukul saya, kalau dia pukul saya, pukul balik. Masalah dia. Kan? Dia cerita dia, ya, masalah dia datang isteri jumpa, tanya minta saya jumpa. Dia suami tak solat pun ada. Minta saya apa, nasihatkan. Yang masalah suami dia cabar. You bawa ustaz you. Akak tu ajaklah saya datang. Saya pergi rumah, saya sembang. Waktu dia keluar statement lah. Saya kata, apa cerita bang? Tak tahu, saya tak tahu. Tanya dia lah. Dia yang kata saya salah. Saya kata, apa benda cerita? Dia kata, dia kata saya tak solat. Saya solat. Solat macam mana saya tanya? Solat cara saya lah. Itu dia start tu. Solat cara saya lah. Tok guru dia dapat kitab ghaib lah. Lepas tu bila dia cakap lah dengan suara. Guru dia dengar suara-suara. Saya kata dengan dia, abang tahu mana guru abang tu bukan, suara dia dengar bukan suara setan. Tu dia jawab apa? Dia kata macam mana Muhammad tahu yang dia dengar tu Jibril. Saya kata dengan dia, saya ambil Quran. Saya kata Quran ni saya bukti kepada abang dia apa ilmu dalam dia ni bukan daripada ilmu manusia. Saya teranglah secara saintifik berkenaan dengan ubun-ubun, berkenaan sepadan lautan, berkenaan sekian. Saya kata ini ilmu Quran yang manusia baru tahu sekarang. Sekarang mana kitab abang? Tunjukkan. Ustaz dia kata, kitab saya kan ghaib. Macam mana nak tunjuk pada ustaz dia kata. Ini dah wang sikit lah kepala saya will lah. Memang dah cakap. Itu ada jumpa orang yang tu. Memang kita bertanggungjawab. Untuk orang macam ni kan. Yang saya jumpa dia pernah tak solat pun ada. Dia kata solat pagan ritual. Solat is pagan ritual. Pasal follow matahari. Dia kata. Patut kena ingat Tuhan setiap waktu. Saya baca pada dia. Saya kata dalam Quran Karim surah An-Nisa kan 103. Allah katakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang solat kata orang beriman itulah kefarduan berwaktu-waktu. Dia macam terkejut. Ada ayat tu ya. Boleh tak tahu. Dia main selak kan. Bagi ayat tu memang kefarduan berwaktu-waktu. Allah tak tentukan masa dia. Sebab kenapa kita ikut waktu tersebut. Bukan kerana benda ni pagan ritual. Dia kata ni. Dia kata aqimus solat. Dia kata maksud dia dirikan kebenaran. Saya kata ni abang buka kamus mana? Solat tu maksud kebenaran. Arab ke? Arab Inggeris ke? Inggeris Arab ke? Inggeris. Diam lah. Tunjuk saya nak tahu mana. Mana kamus? Tunjuk kepada saya kamus kata solat maksud dia kebenaran. Tunjuk. Dia terkejut, dia diam. Sebab sekali dia cakap lah kalimah ini masuk ini kan. Saya kata dia macam ni bang. Kawan kita ni ada agreement rumah dengan lawyer. Kalau saya bagi agreement daripada abang boleh terjemah sendiri tak? Macam kata 12 month kan, 12 bulan. Bulan apa? Bulan matahari ke bulan? Lunar ke kan ataupun Gregorian? Dia kata tak boleh. Abang tak boleh terjemah. Dia kata tak boleh. Saya kata kenapa tak boleh terjemah? Ni interpret suka hati. Dia kata saya bukan ahli undang-undang dan benda ni bukan saya buat. Saya kata macam tu, sebab bila abang jadi ahli Quran yang menginterpret suka hati. Kan you kata mention ini maksud sekian. Saya kata abang jadi ahli Quran bila? Bahasa Arab pun abang tak tahu saya kata. Habis yang tu alhamdulillah lah solat akhirnya. Lepas 2 minggu saya call balik, solat. Tapi ketika saya nak tinggalkan tu, dia kata apa? Ustaz ada hujah ustaz, saya ada hujah saya. Memang belagak. Saya duduk dengan dia daripada 9 malam sampai 2.30 pagi. 9 malam sampai 2.30 pagi depan rumah kawan dia. Sekali jumpa. Tapi lepas tu alhamdulillah lepas 2 minggu tu dia solat. Memang orang macam ni kita kata dia kadang-kadang dia orang tu baik tapi salah faham. Dia over confident. Dia punya kepandaian, dia belajar bijak. Orang bijak. Bukan yang bodoh pun ada juga jumpa. Yang bodoh pun ada saya jumpa. Ya orang-orang macam ni kita kata memang dakwah tu berjalan juga. Nak biarkan tak boleh. Yang siapa buat dakwah non-Muslim buat dakwah non-Muslim, tak ada masalah. Tapi jangan sampai benda ni memainkan peranan sampai nak menyalahkan orang tak buat kerja tersebut. So untuk bercakap dengan orang bukan Islam ni kena ada seni dia juga. Kau jumpa saya, orang Islam kata tanya, orang kafir masuk mana? Saya kata masuk kafir, masuk neraka lah. Saya takkan cakap awak mungkin selamat. Takkan saya cakap yang tu.
Orang yang biasa berseni cakap, dia akan pandai nak lapik-lapik sikit. Kalau awak ikut perintah Tuhan, awak akan lepas. Kalau tidak, tak lepas. Saya tak gitu cakap itu. Seorang berkenaan, clear cut. Kita tak follow perintah Tuhan. Tak pernah ada keinginan kenal Tuhan. Tiba-tiba kita nak lepas akhirat nanti masuk syurga. Macam mana? Logik akal pun tak pakai. Tapi dia nakkan alasan. Nak ceritakan macam menyampah dengan Islam sebab Islam tak sekian. Macam contoh macam diorang kata Islam ni apa? Barbarik. Hukuman barbarik kan. Sebenarnya dalam Bible masih berjalan sampai sekarang. Ada rejam sampai mati. Potong tangan orang mencuri. Jalan sampai sekarang. Dalam Bible. Diorang tak amalkan saja. Diorang tak amalkan. Diorang tinggalkan kitab mereka. Tapi kita salahkan kita Islam pula. Kata Islam mengajar bukan. Pada dalam tu ada. Even kalau dia kata buat kesalahan, korek mata tau. Tengok benda haram ni kena korek mata. Isa kata lebih baik mata tu musnah banding daripada seluruh badan masuk neraka. Mana ni? Mata ni korek lagi baik daripada orang tu musnah seluruh badan. Mata korek. Itu cerita dia. Jadi benda-benda macam ni dari sisi orang yang ahli agama berkenaan, diorang tak ada. Diorang ignorance. Tak nak belajar agama. Tanya orang yang Kristian. Apa dia tahu tentang kitab diorang? Sebab tak haram tak tahu. Habis kuat pun datang ketika hari Sunday nyanyi. Kan? Haleluya, haleluya, kemudian balik. Minggu depan datang balik semula. Ini kisah benar. Kalau dia tak percaya, dia suruh dia datang. Dia tak tahu apa dalam kitab diorang. Dan kita sekarang tengah bina macam tu. Tak belajar Quran, tak belajar sunnah, nyanyi. Sebelah ni lagi Ustaz. Mana? Sebelah gereja tu? Ya, ada lagi. Ada lagi. Ni kan Sunday lah. Tak pandai. Saya tak pandai. Dia benda dia kena dari sini. Bercakap dengan orang untuk intro bercakap. Kadang-kadang kita kawan kita sendiri yang kita kenal. Orang bukan Islam yang lama kita kenal. Kita kan tak boleh cakap. Allah dengan adik-adik kita tak solat pun tak pandai nak cakap kadang-kadang. Dengan anak pun, Ustaz. Dengan anak pun tak boleh. Betul? Betul? Nak suruh bangunkan, kata anak tak ada. Biarlah dia dah besar daripada dia. Itu benda-benda kadang-kadang berlaku. Macam konteks tadi memang kita kata ada orang tak dapat bercakap. Tak pandai bercakap. Memang kita kata Allah Ta'ala akan persoalkan kita. Tapi orang tu tak terlepas. Even kalau kita katalah ustaz-ustaz Yayasan Taklim ni, kita neglect usaha dakwah. Tak dakwah kepada non-Muslim. Okey, kami akan ditanya. Orang yang bukan Islam tadi tetap akan ditanya oleh Allah Ta'ala, bukan lepas. Dia kata macam, orang tak masuk Islam, kita berdosa. Apa hal? Diorang tak masuk Islam, diorang tak masuk Islam, itu pasal diorang lah. Pasal bila setiap kali orang ceritakan berkenaan tajuk apa? Tajuk orang bukan Islam ni tak dapat dakwah, maka macam mana masuk Islam? Saya cerita, pernah saya jumpa kakak tu, insyaAllah sekali saya bawa datang sini. Dia masuk Islam, dia anak Sami. Bapak dia Sami. Mana maksud dia, environment dia Sami, bukan environment orang Islam. Tapi bapak dia buat patung, masuk nyawa dan patung dan sebagainya. Dia buat upacara, masuk nyawa dan patung. Dia umur 5 tahun. 5 tahun, dia bercakap pada bapak dia. Dia cerita balik macam dia masuk Islam. Ketika dia kecil, dia pernah cakap pada bapak dia, dia kata, bapak buat Tuhan. Bapak masuk nyawa dan Tuhan. Kenapa bapak sembah Tuhan, kerana bapak lagi baik dari Tuhan? Kalau budak 5 tahun ni boleh faham, takkanlah yang keluar doktor, PhD, perubatan kat hospital tu, tak faham-faham lagi. Budak umur 5 tahun boleh faham. 1 bilion masyarakat India yang lahir di India tak tahu cerita. Tak seorang pun berfikir. Yang soalan tu tak? Takkan tak terfikir langsung. Kan belajar pandai, menyaga ni, nak untung pandai. Kenal Tuhan tidak? Budak 5 tahun boleh faham. Budak 5 tahun boleh faham penyembahan berhala tu salah. Yang umur besar, yang tua-tua tak boleh faham-faham lagi pasal. Takkan nak kata itu ganjil. Itulah kalau budak tu boleh jumpa, kenapa yang tua-tua tak jumpa? Pasal sebenarnya banyak persoalan. Macam kalau pada orang yang masuk Islam kan cerita. Sebenarnya benda tu garuk dalam hati dia lama. Dari kecil lagi. Bila bapak dia suruh buat upacara tertentu kan. Dia memang tak setuju. Dia tak faham kenapa kena buat. Dia nak tanya tapi bapak kata jangan tanya. Buat saja. Dalam Islam kita disuruh tanya kenapa buat. Nabi suruh. Nabi perintah buat. Allah Ta'ala perintah buat. Kenapa buat? Entah tak tahu ustaz kata. Tak boleh. Tak ada beza Islam punya kaedah dan pembelajaran dengan cara orang bukan Islam. Dan sebab itu kita kata dalam konteks ni, kalau kita kata dari segi macam ni ada timbul persoalan, kata nak bincang apa, nak mula ajarkan agama-agama, semua agama di sekolah. Boleh, tak ada hal. Tapi jangan sampai nanti bila persoalan timbul, dipertimbulkan persoalan, kita akan equip lah anak-anak kita yang Islam ni dengan jawapan-jawapan. Jangan sampai nanti dipersoalkan agama bukan Islam dekat sekolah, nanti marah. Pasal you know yourself bahawa agama-agama yang ada dia tak logik. Berkenaan dengan sekian-sekian semua manusia ni sama, yang sekian atau macam apa?
nirvana ke, tentang tajuk sekian ke, dewa, cahaya kegelapan ke. Jangan sampai budak tanya nanti awak rasa insult. Pasal kefahaman agama tersebut, banyak agama yang lain kat dunia ni hanya buat, jangan tanya. Kalau anda kata ditanya, mula start dibuat persoalan, nanti kan takut kita kata hina agama. Kan sama cikgu pula kat sekolah kan. Kita boleh je buat benda tu, tak ada masalah. Pasal kadang-kadang overconfident, diorang ni overconfident. Agama-agama yang ada ni, yang lain daripada Islam ni, confident sangat. Bahawa kononnya mereka nak juga disebarkan. Try buat, tengok. So, saya ingat macam Ahmad Didat ketika dia dakwah, dia kata apa? Tak ada agama boleh kata pada umat Islam, kami lebih baik dari kamu. Tak ada agama. Pasal agama yang ada tadi kalau dipraktis dengan betul, contoh macam dipraktis Buddhism, semua jadi Buddha. Kita jadi Buddha dan semua jadi Buddha. Buddhism semua nak dapat tingkat tertinggi kena jadi Sami. Tak boleh kahwin. Siapa nak beranak? Lepas tu Sami tak boleh kerja pula. Tak boleh kerja. Kena minta sedekah. Kau dah semua Sami, siapa nak sedekah siapa? Engkau Sami, aku Sami. Kau sedekah aku. Nak macam mana? Kalau anda kata dalam Hinduism, nak dilaksanakan, kasta macam mana? Kasta tak hilang tau. Dalam kitab tu ada. So macam mana? Kasta paraya, kesatria dan sebagainya. Macam mana nak accept benda tu? Kalau ditanya soalan tu, kan kata insult pula. Kata kita ejek agama dia. Dan Christianity, kan nak fahamkan 3 dan 1 dan 3. Tak settle sampai sekarang lagi. Bab itu saja pun tak lepas. Nak bincang apa lagi? So dengan konteks ni, kalau katakan benda tak nak dibuka, contoh agama tak nak dibuka, diajar di sekolah, jangan sampai nanti benda ni akan timbul masalah perbalahan. Kan? As long as agama-agama berkenaan, kita Islam sanggup. Tak ada hal. Nak persoal kita bincang. Tapi kalau kata agama lain sanggup ke? Nanti soalan tu, sanggup tak? So, benda-benda macam ni kita kata benda paling kritikal. Ni kadang-kadang pasal pluralism agama kan dah masuk dalam masyarakat kita ni. Dah start nak diajarkan. Perbincangan telah dibuat. Nak diajarkan di sekolah, Hindu, Buddha, Kristian, pasal kepelbagaian agama dia kata. Itu masalah. Benda tu dah masuk surah khabar dah semalam. Ya. Masuk khabar dah, bincang dah mula disebut. Ni benda-benda ni kena peka sikit. Bukan peka peka. Peka masalah. Okey. Contoh dia kata interfaith for studies to be taught. Sri Kembangan knowledge sekian. Chairman of the committee Datuk Azman Amin Hassan said the participant or the forum felt that interfaith student need to be taught in the school as many Malaysian were still ignorant about the religion practice of their fellow Malaysians. Ignorant benda memang tak habis, betul tak boleh sini lembu apa ni? Ni dia kata 7 major religions practice in Malaysia, namely Islam, Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism, Taoism and the Baha'i faith. Baha'i tu sikit je sebenarnya, tak jumpa pun. Tapi masuk juga. Baha'i ni dia cabang daripada ni, cabang daripada Syiah. Campur dengan sikit Islam, campur dengan sikit Hindu. Dia benda tu compilation sebenarnya. So benda macam ni kena jaga-jaga. 3-4 hari dah start dah mula bincang. Saya kata tak ada hal. Kita start bincang, kita buat perbincangan. Tapi jangan sampai nanti lepas ni kata kita hina agama. Sebab kita dalam perbincangan agama tadi, kita tak pernah datang belajar agama untuk menangkan agama lain ke atas Islam. Terus terang cakap, kita selfish. Orang Islam ni, memang kita takkan kata semua agama sama. Diorang boleh kata semua agama sama, kita takkan kata semua agama sama. Muslim takkan kata agama kita ni dengan agama lain sama. Dia pernah sembang satu budak di India tu, dia kata semua agama sama. Lepas tu bila lepas berhenti kat klinik, itu saya sembang dia, saya kata macam ni, awak kata semua agama sama. Saya kata kalau sekiranya isteri awak masuk Islam, apa pendapat awak? Muka berubah. Saya kata anak dia anak perempuan 2 orang. Saya kata anak perempuan awak masuk Islam, macam mana? Tak sama kan? Kalau sama, tak usah marahlah anak masuk Islam. If they say the religion is the same, jangan marah. Tapi kenapa marah? Kenapa boleh lafazkan semua agama sama, tapi bila berakhir dengan ujung dia apa? Tak boleh terima. Kenapa? Itu kisah sebenar. Kalau kata semua agama sama, kita dengan penuh rasa pentingkan diri sendiri, umat Islam kata semua agama tak sama. Apa guna nak ajar benda tu? Ini masalah dia sekarang ni, benda ni, ini ada agenda pluralism agama nak masuk ke sekolah. Itu cerita dia. Kalau nak bincang, Selamat tu
Hebat ke agama Islam ni? Tak tahulah Pak. Ini cerita dia. Ini cerita dia. So jaga sikit 3-4 hari ni. Jadi dalam konteks apa masalah kesilapan kan, benda-benda berkenaan dengan masalah agama ni. Kalau dia kata benda-benda yang para ulama zaman dahulu, yang kita sebut nama mereka, yang kita sebut tadi kan Syah Hasan Basri dan sebagainya, mereka keluarkan statement tentang fake. Contohnya tidak bertujuan menunturkan agama. It's not about diminishing the agama, reform the agama. Yang orang zaman kita sekarang bila bincang tentang agama, dia nak buang syariat Islam. Yang diorang ni bukan diorang berdasar kepada pemahaman hadis sendiri. Kalau kat sini baca semua, mana satu yang fardu, mana satu sunat. Nampak tak? Bagi dia macam sama je kot. Itu masalah dia, pemahaman macam tu. Tapi dia bukan bermatlamat untuk membuang agama. Tapi kalau zaman kita sekarang bila bercakap tentang agama, kumpulan yang bercakap tentang agama yang cerita kata ni kan, diorang akan bercakap tentang agama untuk buang agama punya nilai, buang agama punya hukum. Alasan tak logik lah, alasan kerana tak relevan lah, alasan bahawa agama ni apa nak maju, rakyat kena tukar agama lah. Dia benda yang bila manusia ni dia rasakan agama perlu direform untuk kita maju, untuk kita bertamadun. Orang macam ni adalah orang yang seperti keldai yang bawa kapas. Dia bawa kapas, dia tengok keldai bawa garam. Garam kan berat pada kapas. Garam ni dia larut masuk dalam air. So keldai yang bawa kapas tengok keldai bawa garam, masuk dalam air, gonyek badan, lepas tu jadi ringan. Pasal memang agama-agama yang ada kat dunia ni, yang selain Islam ni, dissolve. Dia akan cair. Masa dia tinggalkan, contoh macam Hinduism. Sejak bila boleh macam jadi kehormatan lah kan. Tak kira Buddhism ke, Hinduism ke. Mana pernah ada agama diorang ni, macam Christianity pun. Mana ada benarkan mak sumbang kedudukan hubungan luar nikah? Mana ada yang benarkan jantan-jantan kahwin? Tapi diorang nampak tak bila dah manusia majoriti nakkan boleh. So diorang agama tu dissolve. Dia modify agama tu kemudian jadi tak boleh jadi boleh. Itu seperti keldai bawa garam. Pasal garam yang dia bawa tadi, mana yang dia bawa tadi, di zona air. So yang Muslim yang tak pandai ni, dia nampak orang kafir, tinggalkan agama. Okey. Dia bawa, dia tahu dia bawa kapas. Masuk air, dia gojek badan. Lagi beratlah beban ke atas diri dia. Pasal makin dia belajar, makin hujah berat ke atas dia. Bukannya makin ringan. Makin dia cuba tinggalkan agama, makin kena atas kepala dia. So tinggalkan agama. Tu sebab masalah tak ada modification agama, tak boleh buat. Reform agama tak ada. You don't reform your religion. Kalau kita reform Islam ni, tukar Islam baru, mana ada? Memperingatkan manusia betul. Bila orang kata mujaddid kan, yang tajdid dia akan berlaku dalam menyampaikan, menjelaskan, bukan masalah benda tu agama, core agama tu ditukar. Asas agama tak akan tertukar. Akan sentiasa kekal sampai kiamat. Hatta yang akan bertukar, contoh macam yang akan ni hanya pada Isa AS, ketika dia tidak menerima jizyah lagi daripada orang kafir. Dia kata akan dipatahkan salib, akan dibunuh babi. Bukan maksud dia Isa pergi bunuh babi sekor-sekor. Manusia akan berhenti menternak babi lah, tak makan babi dah. Salib, tak ada siapa percaya lah sebab Isa dah turun. Dan bahkan di antara benda yang paling besar adalah dia tak akan terima jizyah. Nabi dah sebut benda akan berlaku. So maksudnya kalau Isa datang nanti, Isa laksanakan apa Nabi dah sebut. Bukan Isa buat agama baru. Isa pun tak akan tukar agama. Tapi datang yang kita sekarang ni yang belajar daripada tempat-tempat pelik-pelik ni, kan, dia cuba untuk konon reform agama. Nak jadi lebih lembut, lebih soluble dengan orang kafir. Mana orang bukan Islam, tak suka Islam, jadikan Islam ni disukai oleh mereka. Kita kena kan modify Islam supaya jadi palate orang kafir rasa sedap. Dan dia okey, ni Islam ni kami nak. Dia nak tukar Islam tu jadi macam tu. Ini benda yang realiti. Kalau ulama zaman dahulu tidak. Mereka tak pernah keluarkan fatwa. Ini pasal kita nak sembang tadi kan. Takbir hanya sunat. Sebut nama tabi'in berapa orang. Diorang bukan nak tukar agama. Tapi mereka memahami dalil mensyarah tersebut. Bahkan tidak pernah pun mereka ni meninggalkan, meringan-ringankan hukum agama. Yang sedang kumpulan satu lagi yang sekarang zaman kita sekarang ni, belajar agama, try reform agama untuk supaya bersesuaian dengan cita rasa orang kafir. Ini masalah bahaya.
Kita buang apa dalam agama, biar sampai jangan sampai apa dalam agama ni, benda tak suka orang kafir kena buang. Ini masalah. So dengan sebab itu kita kena perhatikan balik. Baik, berhenti sini. Yang sambung kemudian. Panas sikit, boleh. Ini kepanjang-panjang kan keluar nama pula. Keluar nama kan saman kan, masalah. Tapi yang tadi tak salah memang nama dalam surat khabar. Yang ini pun dalam yang YouTube tadi pun lagu tadi innamal a'malu binniyat pun memang ada nama dia sendiri, letak nama dia. Yang salah siapa lagi? Okey, yang sambung kemudian. Baik. Nanti asal ada tajuk. Dalam nanti kita bincang takbir kan, kita sebut bahasa Arab Allahu Akbar. Nanti Abu Hanifah kata asalkan maksud dia menyai dengan Allahu Akbar, boleh lafazkan Allahu A'zam ke dan sebagainya, nanti kita bincang insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.